Okey. Okey, untuk hari ni kita akan belajar bab 1.4. Okey, 1.4 iaitu kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey. Dalam topik ni awak akan belajarlah. Okey, selain daripada kerajaan alam Melayu yang pernah wujud dekat alam Melayu, okey, ada kerajaan lain juga yang wujud masa tu. Okey, sebelum ni awak dah belajar tentang kerajaan alam Melayu yang ada pada masa dahulu. Ada berapa kerajaan alam Melayu? Boleh bagi tahu saya, ada berapa? Dah lupa ke? Saya ingat balik. Ingat balik. Buka buku balik. Tengok. Ada berapa? Awak kena hafal tau, 7 kerajaan alam Melayu tu. Ada 6 cikgu. Ada 6, betul ke? Okey, kita tengok satu-satu. 7 rasa. 7? 7 ke 6? Mana satu? 7 7 ke 6? Okey, kita tengok 7. Okey, kerajaan alam Melayu. Okey, boleh bagi saya satu contoh kerajaan alam Melayu. Kerajaan apa? Salah satu kerajaan alam Melayu. Kerajaan Punan. Okey, satu kerajaan Punan. Okey, lagi? Kerajaan Champa. Okey, kerajaan Champa. Okey, lagi yang ketiga? Kerajaan Srivijaya. Okey, kerajaan Srivijaya. Duduk. Okey, yang keempat? Kerajaan Angkor. Okey, kerajaan Angkor. Okey, yang kelima? Kerajaan Majapahit. Okey, kerajaan Majapahit. Okey, yang keenam? Kerajaan Kedah Tua. Okey, ada lagi? Kerajaan Ganggan Negara. Negara. Apa nama dia? Kerajaan Gangga. Betul itu. Okey, maksudnya kat sini kerajaan alam Melayu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 lah kerajaan alam Melayu. Okey, awak kena ingat ni, 7 ni hafal. 7 kerajaan alam Melayu ni. Okey. Nak tak nak awak kena hafal juga 7 kerajaan alam Melayu ni. Okey, untuk hari ni kita akan belajar tentang kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Maksudnya kerajaan lain yang pernah wujud sama zaman dengan kerajaan alam Melayu. Apa itu kerajaan yang pernah wujud pada zaman itu? Okey, kita tengok satu-satu. Okey, ni pengenalan dia lah. Okey, kerajaan alam Melayu, dia muncul sezaman dengan kerajaan luar yang lain. Ini menunjukkan bahawa kerajaan alam Melayu membangun dan maju setanding dengan kerajaan tersebut. Maksudnya kerajaan alam Melayu ni dulu dia pernah membangun dan pernah sama maju dengan kerajaan-kerajaan lain yang pernah wujud dekat dunia ni. Kerajaan alam Melayu juga mempunyai hubungan perdagangan, keagamaan
diplomatik dengan kerajaan ini. Maksudnya kerajaan Alam Melayu ni dia menjalinkan hubungan perdagangan, keagamaan dan diplomatik. 3 jenis hubungan ni yang dijalinkan oleh kerajaan Alam Melayu. Saya offkan mic dulu ya. Nanti bila saya tanya soalan bawa buka balik mic. Okey. Okey, ni pada abad pertama. Okey, pada abad pertama, kerajaan Alam Melayu yang wujud mula-mula sekali adalah kerajaan Funan. Okey, ni kerajaan Funan. Okey, kalau kat peta ni awak boleh tengok. Dia duduk dekat bahagian sini. Okey, dekat dengan lembah Sungai Mekong. Okey, jadi pada zaman kerajaan Funan ni wujud ataupun kerajaan Funan ni wujud, ada juga kerajaan luar yang sezaman dengan dia, yang wujud. Kat sini ada 4. Ni adalah kerajaan-kerajaan yang besar lah yang pernah wujud sama zaman dengan kerajaan Funan ni. Yang pertama adalah Empire Rome. Empire Rome, awak boleh tengok lah dia punya keluasan, dia punya tanah jajahan dia, empire dia. Hampir kebanyakan negara Eropah. Ni Empire Rome. Kemudian Empire Parsi. Empire Parsi dekat sini. Belah-belah tanah Arab, dekat-dekat dengan tanah Arab. Kemudian Empire Kushan. Ni dekat-dekat dengan India. Kemudian dinasti Han, dekat China. Jadi dekat pada abad pertama ni, ni adalah kerajaan-kerajaan yang wujud sama zaman dengan kerajaan Alam Melayu, iaitu kerajaan Funan. Awak boleh tengoklah ni kat Empire Rome ni, empire yang famous. Empire Rome pun dia wujud sama zaman dengan kerajaan Funan. Itu pada abad pertama. Seterusnya, pada abad ke-9. Pada abad ke-9, dah muncul beberapa kerajaan Alam Melayu yang baru. Antaranya Champa, Angkor dan Sriwijaya. Kalau sebelum ni abad pertama kerajaan Funan. Abad ke-9 kerajaan Champa, Angkor dan Sriwijaya. Mana pergi kerajaan Funan? Siapa boleh bagi tahu saya? Kenapa dekat abad ke-9 kerajaan Funan tak ada? Boleh bagi tahu saya? Mana perginya kerajaan Funan? Boleh tulis dalam mesej kalau tak nak cakap. Pada abad ke-9 ni, kerajaan Champa, Angkor, Sriwijaya ada. Tapi kerajaan Funan tak ada. Tapi dia dah wujud pada abad pertama. Kemana dia pergi abad ke-9 ni? Siapa boleh bagi tahu? Tak tahu. Tahu ke tak tahu ya? Tak tahu. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Kalau tak tahu bagi tahu je tak tahu. Senang, saya bagi tahu je terus. Sebab apa kerajaan Funan ni tak ada? Dia wujud abad pertama tapi abad ke-9 tak ada. Sebabnya kerajaan Funan ni dia wujud abad pertama sehingga abad ke-6. Jadi abad ke-6 tu dia mengalami kejatuhan lah. Jadi abad ke-9 dah tak ada lah. Muncul lah pula kerajaan lain. Ni kerajaan Champa. Kerajaan Champa dekat sini. Kemudian kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor dia berdekatan dengan kerajaan
Funan. Okay, dekat dengan Sungai Mekong juga. Kerajaan Angkor pun. Jadi bila kerajaan Funan tak ada, muncullah kerajaan Angkor dekat kawasan tu. Kemudian kerajaan Sriwijaya dekat Kepulauan Sumatera ni. Okay, kerajaan Sriwijaya. Jadi bila wujudnya 3 kerajaan ni dekat alam Melayu, ada juga kerajaan luar yang sezaman dengan dia. Okay, salah satunya adalah Empire Byzantine. Okay, ni Empire Byzantine dekat sini. Kalau awak tengok sebelum ni pada abad pertama, dekat sini adalah Empire Rome. Jadi bila dah masuk abad ke-9, wujudlah Empire Byzantine dekat sini. Okay, kemudian ada juga kerajaan Abbasiyah. Okay, dekat sini. Nampak luas ni kerajaan Abbasiyah ni. Sampailah dekat Empire Rome pun dia ada kawasan dia juga. Daripada sini Empire Parsi sampailah sebahagian daripada Empire Rome. Kerajaan Abbasiyah ni dulu. Dia punya jajahan dia. Okay, kerajaan Abbasiyah ni salah satu kerajaan Islam lah kalau awak nak tahu. Okay, sebelum kerajaan Islam yang terakhir iaitu kerajaan Turki Uthmaniyah. Sebelum tu adalah kerajaan Abbasiyah. Okay, seterusnya wujud juga kerajaan Chola. Ni dekat sini bawah ni. Okay, dekat-dekat dengan Sri Lanka, dekat dengan India. Okay, kerajaan Chola dan juga kerajaan dinasti Tang. Ni dekat China. Okay, dinasti Tang sebelum tu adalah dinasti Han. Jadi bila dah berubah pemerintah, dia tukar kerajaan jadi dinasti Tang. Sini awak boleh tengoklah gambar-gambar dia punya bangunan-bangunan peninggalan dia. Okay, Empire Byzantine, ada masjid. Okay, kerajaan Sriwijaya, ada candi. Dekat Angkor ada Angkor Wat. Ni famous lah kalau dekat Asia Tenggara ni, Angkor Wat. Dekat Champa pula ada Menara Cham. Dekat Nison. Okay, ni untuk abad ke-9. Okay, faham setakat ni? Okay, seterusnya. Okay, tadi abad pertama Funan. Okay, abad kedua Angkor, Sriwijaya dengan Champa. Okay, abad ke-14 pula. Okay, kerajaan alam Melayu yang wujud pada abad ke-14 ni. Okay, Angkor. Okay, kita tengok abad ke-9 ada Angkor. Ada kan? Okay, abad ke-14 pun dia masih ada lagi. Maksudnya dia belum mengalami zaman kejatuhan lagi lah pada abad ke-14 ni. Daripada abad ke-9 sampai 14, lama tu. Okay. Kemudian kerajaan Champa. Okay, kerajaan Champa pun dah ada masa abad ke-9. Abad ke-14 pun dia masih wujud. Kemudian Sriwijaya ada tak abad ke-14? Tak ada. Okay, tapi wujud satu kerajaan baru iaitu kerajaan Majapahit. Ni sama juga ni. Okay, dia berdekatan juga dengan kerajaan Sriwijaya. Dia dekat Sriwijaya dekat sini. Okay, dekat Kepulauan Sumatera. Majapahit dekat sini. Okay, dekat Kepulauan Jawa. Okay. Okay, pada abad ke-14 ni, selain daripada 3 kerajaan alam Melayu yang wujud ni, okay, ada 3 juga kerajaan luar yang wujud, yang sezaman dengan dia. Okay, antara kerajaan dia yang terkenal ni adalah kerajaan Turki Uthmaniyah. Okay, dekat sini. Okay, dulu dekat sini adalah kerajaan Abbasiyah. Okay, dekat-dekat Abbasiyah, dekat dengan Empire Byzantine. Okay, kemudian dia wujud kerajaan Turki Uthmaniyah. Okay, ni awak kena tahulah, ni adalah kerajaan Islam yang terakhir. Empire Islam yang terakhir. Okay, sebelum Empire Islam jatuh dekat Turki ni dulu. Okay, kemudian ada Kesultanan Delhi. Okay, bukan Delhi, Delhi. Okay, Kesultanan Delhi dekat bahagian India ni lah. Okay, Kesultanan Delhi. Kemudian ada juga Empire Mongol. Ni Empire Mongol, dia punya jajahan takluk dia besar. Bukan main besar lagi. Hampir ke semua benua Asia dia punya empire dia. Besar lah maksudnya kerajaan Mongol ni. Okay, jadi inilah antara kerajaan-kerajaan yang wujud pada abad ke-14.
Okey, okey, ni awak kena tahu. Okey, kerajaan yang wujud pada abad pertama apa, abad ke-9, okey, kerajaan apa, okey, abad ke-14 kerajaan mana. Awak kena ingatlah ni. Okey. Okey, apabila wujudnya kerajaan ni pada zaman yang sama, okey, jadi wujudlah juga hubungan antara kerajaan-kerajaan ni. Okey, antara hubungan yang dijalinkan antara kerajaan ni adalah yang pertama, hubungan perdagangan. Okey, jadi bila wujudnya kerajaan, okey, ada banyak kerajaan, jadi wujudlah perniagaan, peluang perniagaan. Apabila wujudnya peluang perniagaan, wujudlah perdagangan. Okey, kalau awak boleh tengok dekat gambar sini. Okey, contoh dekat sini. Okey, sini Empire Rome. Okey, dekat Empire Rome ni okey, dekat Empire Rome ni, contoh dia nak pergi dekat Guangzhou, China. Okey, apabila dia nak pergi ke China, dia akan melalui jalan-jalan perdagangan ni. Okey, dia akan lalu sini. Okey, jadi dia akan lalu juga dekat Alam Melayu. Okey, jadi disebabkan kedudukan Alam Melayu ni yang strategik, okey, dia terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Jadi Alam Melayu ni dia menjadi tumpuan pedagang lah. Contoh Rom. Okey, dia nak pergi dekat Guangzhou. Dia akan lalu sini. Okey, dia akan singgah dekat Alam Melayu. Jadi bila dia singgah kat Alam Melayu, contoh dia singgah kat Melaka. Jadi Melaka akan membangun lah. Okay. Sebab dekat situ pedagang-pedagang seluruh dunia akan bertumpu dan akan berjumpa dekat situ. Okay. Apabila dia berkumpul dekat sini, okay, dia jalankan aktiviti perdagangan, barulah dia sambung ke timur. Sama juga macam timur. Okay. Bila pedagang barat, okay, daripada timur dia nak balik ke barat, okay, dia akan lalu ke jalan yang sama. Okay. Sementara dia nak balik ke barat, okay, dia akan singgah juga dekat Alam Melayu. Untuk apa? Untuk dia, contohnya dia nak berehat ke, nak berlindung daripada angin monsun, dia akan berlindung di sinilah. Okay, Alam Melayu ni. Sebab Alam Melayu ni dia terlindung daripada angin monsun di Selat Melaka ni. Okay, jadi dekat situlah berlakunya hubungan perdagangan antara Alam Melayu dan juga kerajaan luar. Okay, itu dari segi hubungan perdagangan. Okay, seterusnya. Okay, kerajaan Alam Melayu ni juga dia menjalinkan hubungan keagamaan dengan kerajaan luar. Jadi dekat sini ada tiga agama yang disebarkan di Alam Melayu. Agama yang utamalah. Okay, antaranya adalah agama Hindu. Okay, yang kedua agama Buddha. Yang ketiga agama Islam. Okay, kita tengok penyebaran dia macam mana. Okay, kalau untuk Hindu ni, okay, dia melalui peranan pedagang, tentera dan golongan Brahmi. Okay, pedagang-pedagang yang datang berdagang ke Alam Melayu, sambil-sambil dia berdagang, sambil-sambil tu juga dia sebarkan agama Hindu dekat Alam Melayu ni. Okay, itu untuk Hindu. Okay, untuk Buddha, dia gunakan peranan Asoka. Okay, pemerintah Empire Maurya menghantar Swami Buddha ke Alam Melayu. Okay, kalau Buddha ni dia hantar dia punya Swami lah. Macam Islam ni ibarat pendakwah lah maksudnya. Okay, dia hantarkan Swami, Swami Buddha ke Alam Melayu untuk sebarkan agama Buddha, okay, di Alam Melayu. Okay, untuk Islam pula, okay, untuk Islam cara penyebaran dia adalah melalui pedagang dan pemerintah. Maksudnya pedagang-pedagang dari tanah Arab ni, okay, dia datang berdagang ke Alam Melayu, sambil-sambil dia berdagang, okay, dia juga menyampaikan dakwah ataupun menyebarkan agama Islam dekat Alam Melayu ni. Kalau dekat tanah Melayu ni,
Okay, cara dia, dia akan sambil-sambil dia sebarkan agama, berdagang, dia akan sebarkan agama Islam, ataupun dia akan berkahwin dengan penduduk tanah Melayu. Jadi bila dia dah berkahwin, automatik agama Islam akan tersebar dengan cepat dekat alam Melayu. Tu cara-cara pedagang pendakwah Islam menyebarkan agama dekat tanah Melayu. Ada juga pemerintah. Pemerintah dia hantar dia punya utusan. Pemerintah daripada kerajaan Islam di tanah Arab, dia hantarkan utusan. Bagi tahu tentang kerajaan Islam. Jadi Sultan-Sultan Melayu pun akan turut sama memeluk agama Islam. Jadi sekarang Sultan Melayu semua dah agama Islam lah. Tak ada agama lain. Awak boleh tengok dekat sini contoh-contoh artifak dia. Dekat Hindu, ni bukti penyebaran dia. Dekat Lembah Bujang, awak boleh tengok ada artifak pengaruh Hindu. Kalau dekat Buddha, ada penemuan artifak patung Buddha. Ni awak tengok. Dekat Lembah Bujang juga. Kemudian untuk Islam, ada ukiran pengaruh Islam. Dekat Perak. Ditemukan dekat Perak. Itu untuk hubungan keagamaan. Macam mana kerajaan alam Melayu ni jalinkan hubungan keagamaan dengan kerajaan luar. Jelas setakat ni? Jelas. Seterusnya. Kerajaan alam Melayu. Siapa yang betul-betul ni? Kenapa tu? Kita tak balik betul tu. Kenapa tu? Sekejap saya tutup mic sekejap nanti ganggu kawan lain. Seterusnya hubungan diplomatik. Selain menjalinkan hubungan perdagangan dengan hubungan keagamaan, kerajaan alam Melayu ni juga dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar. Antara kerajaan dia adalah dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan juga kerajaan India. Sebab apa dia jalinkan hubungan diplomatik ni? Salah satu sebabnya adalah untuk mengukuhkan kedudukannya. Jadi bila dia jalinkan hubungan diplomatik contohnya dengan kerajaan China ni, jadi kedudukan kerajaan Melayu ni akan jadi lebih kukuh lah. Sebab kita tahu kerajaan China ni adalah salah satu kerajaan yang kuat. Jadi bila dia jalinkan hubungan dengan kerajaan yang kuat ni, jadi automatik kedudukan kerajaan alam Melayu ni akan bertambah kuat. Orang tak mudah nak serang. Itu maksud dia. Dekat sini awak boleh tengok antara hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan China. Awak boleh tengoklah dekat sini sebab apa kerajaan Funan ni jalinkan hubungan dengan kerajaan China. Dia hantar utusan sebabnya untuk memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dai Viet. Dai Viet ni yang serang Funan dulu. Kemudian Champa pun sama. Sebab apa dia hantar utusan? Untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China, iaitu Dai Viet. Dai Viet ni dulu dia sekutu China, maksudnya dia kawan juga dengan China. Jadi Champa ni dia nak pulihkan hubungan dia, dia hantarlah utusan dekat China ni untuk dia pulihkan hubungan selepas dia berperang dengan Dai Viet. Seterusnya kerajaan Sriwijaya. Dia hantar utusan pada abad ke-7. Sebab apa dia hantar utusan? Sebab untuk mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuh hubungan persahabatan. Dia nak dapatkan pengiktirafan daripada kerajaan China. Sebab apa nak dapatkan pengiktirafan daripada kerajaan China ni? Kenapa dia tak minta je daripada kerajaan Kedah Tua dengan Champa? Sebab apa? Sebabnya China ni adalah kerajaan yang apa saya cakap tadi?
Kerajaan China ni kerajaan yang apa? Yang kecil, yang lemah. Yang apa saya cakap? Siapa boleh beritahu? Sebab apa Sriwijaya ni dia hantar utusan untuk mendapatkan pengiktirafan daripada China. Kenapa dia tak minta je daripada Champa? Kenapa dia tak minta je dari Kedah Tua? Kenapa nak pergi hantar utusan jauh-jauh sampai ke China? Ada apa kerajaan China? Tadi saya dah ada bagi tahu tadi. Tahu ke tak? Kalau tak tahu saya bagi tahu jawapan terus. Tak tahu lagi. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Cikgu tak tahu. Okey. Sebabnya kan kerajaan China ni salah satu kerajaan yang kuat. Tadi saya bagi tahu kan. Kerajaan China ni salah satu kerajaan yang kuat, yang besar, pengaruh empire dia besar. Jadi kerajaan Sriwijaya ni dia mintalah pengiktirafan daripada China sebab China ni dia kerajaan besar. Okey, bila kerajaan besar dia iktirafkan kerajaan Sriwijaya ni adalah kerajaan yang berdaulat. Okey. Jadi kerajaan-kerajaan lain ni tak beranilah nak serang kerajaan Sriwijaya sebab dia tahu Sriwijaya ni dia dapat pengiktirafan daripada China. Apabila kerajaan-kerajaan lain serang Sriwijaya, mungkin China akan bantu dia. Itulah sebabnya kenapa dia minta pengiktirafan daripada kerajaan China. Okey, seterusnya Kedah Tua. Okey, dia hantarkan utusan dekat China untuk mengukuhkan hubungan perdagangan. Maksudnya dia lebih kepada perdagangan lah. Dia nak tingkatkan hubungan perdagangan dia dengan China. Okey, untuk Angkor pula, dia untuk kukuhkan persahabatan dan perdagangan. Lebih kurang macam Kedah Tua. Untuk Majapahit, dia hantarkan utusan dia untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Dia lebih kepada nak berkawan dengan China ni. Okey. Ini adalah sebab-sebab kenapa kerajaan Alam Melayu jalinkan hubungan diplomatik dengan China. Okey, selain daripada China, kerajaan Alam Melayu juga jalinkan hubungan dengan kerajaan India. Okey, antara kerajaan Alam Melayu yang jalinkan hubungan diplomatik adalah kerajaan Funan, Sriwijaya, Majapahit dan Angkor. Okey, kalau dekat sini awak tengok ada 4 kerajaan Alam Melayu yang jalinkan hubungan dengan kerajaan India. Okey, selebihnya tak jalinkan hubungan. Okey, apa dia kerajaan yang tak jalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan India? Champa. Okey, tertukar pula slide. Okey, ada 3. Okey, satunya kerajaan Champa. Okey, lagi? Selain Champa? Yang tak. Kedah Tua. Okey, Kedah Tua. Okey, lagi? Ganggang Negara. Negara. Okey, jadi dekat sini dekat sini 3 kerajaan, selain daripada 3 kerajaan ni lah. Okey, yang lain semua jalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan India. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kerajaan Funan. Sebab apa dia jalinkan hubungan diplomatik dengan India? Sebabnya untuk dia nak kukuhkan hubungan perdagangan keagamaan dengan India. Seperti yang kita tahu sebelum ni India dia hantarkan dia punya pedagang dia. Sebarkan agama Hindu. Jadi Funan dia hantarlah utusan dia untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan. Okey, untuk Sriwijaya, dia hantar utusan pada abad ke-9 adalah untuk nak eratkan persahabatan dan hubungan keagamaan. Kalau Funan tadi, perdagangan dan keagamaan. Kalau Sriwijaya, persahabatan keagamaan. Itu awak tahu lah. Okey, untuk Angkor, sebab apa dia hantar utusan? Tujuannya untuk eratkan hubungan persahabatan. Dia lebih kurang macam nak berkawan lah Angkor ni.
Okay, dia lebih kepada nak berkawan dengan dia. Untuk Majapahit sama juga macam Angkuh. Okay, untuk eratkan hubungan persahabatan. Dua ni kalau dia tanya sebab apa Angkuh dengan Majapahit hantar utusan, awak boleh bagi tahulah. Nak eratkan persahabatan. Kalau Funan dengan Sriwijaya ni, awak ingat Funan ni dia lebih kepada perdagangan, Sriwijaya ni lebih kepada persahabatan. Tapi Funan dengan Sriwijaya ni dua-dua ada nak kukuhkan hubungan keagamaan. Awak kena tengok beza dia. Majapahit dengan Angkuh sama, Funan dengan Sriwijaya lain. Okey. Dekat sini adalah gambar penemuan lah. Okay, penemuan tapak-tapak candi. Okay, ni yang ada dekat negara kita. Okay, dekat Lembah Bujang. Awak boleh tengok lah. Kalau awak pergi Lembah Bujang, awak boleh tengok lah. Okay, dekat sini adalah bukti-bukti kewujudan kerajaan Kedah Tua. Okay, candi-candi. Okay, sebelum datangnya agama Islam. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, kita akan buat sesi refleksi. Kenapa ni? Okay, kita akan tengok balik Okay, kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Okay, ada 3 zaman. Yang pertama pada abad ke berapa? Abad pertama. Okay, abad pertama. Abad pertama Okay, pada abad pertama, kerajaan alam Melayu yang wujud pada abad pertama ni kerajaan apa? Fu apa? Fuyo. Fulama. Empire. Kerajaan alam Melayu, bukan kerajaan luar, kerajaan alam Melayu. Empire. Kerajaan alam Melayu dulu. Funan. Okay, Funan. Okay, kerajaan Funan adalah kerajaan alam Melayu yang wujud pada abad pertama. Okay, kerajaan luar? Empire Rome. Okay, Empire Rome. Okay, Empire Rome. Okay, lagi ada apa? Empire apa? Empire Parsi. Empire Parsi. Okay, lagi? Empire Kushan. Okay. Empire Kushan. Okay, lagi? Empire Ibn Okay, dinasti Han. Okay, untuk abad pertama ada 4. Okay, betul, ada 4. Ada 4 kerajaan yang wujud sezaman dengan kerajaan alam Melayu ni. Okay, seterusnya. Okay, abad ke? Abad ke-9. Okay, abad ke-9. Okay, kerajaan alam Melayu yang wujud pada abad ke-9 ni, kerajaan apa? Kerajaan Empire alam Melayu dulu. Alam Melayu dulu. Kerajaan Angkoh. Okay, Angkoh. Okay, lagi? Champa. Lagi? Kerajaan Sriwijaya. Okay, Sriwijaya.
Okey, kerajaan luar. Okey, ada berapa kerajaan luar yang wujud pada zaman ni? Ada 4. Okey, ada 4. Okey, salah satunya? 4. Empire Abbas. Ini. Byzantine. Apa nama dia? Byzantine ke? Byzantine. Okey. Kata. Lagi? Kerajaan apa lagi? Kerajaan Abbas. Chola. Kerajaan Abbas dia. Okey, kerajaan Chola. Okey, lagi? Baru kerajaan Chola. Tadi kerajaan Abbasiyah. Tak apa, tak ikut urutan pun tak apa. Okey. Dinasti Tang. Okey, dinasti. Tadi dinasti Han. Ni dinasti Tang pula. Betul. Awak ingatlah. Dinasti Han Tang. Awak ingat Han, awak ingat Macam Tang. kembar cikgu. Dia lebih kurang macam tu lah. Macam kembar. Okey, Han dulu lahir, barulah Tang dulu lahir. Kalau awak sebut Han Tang. Kalau awak sebut Tang Han, bunyi lain kan? Awak ingat macam tu. Han Tang. Maksudnya Han dulu wujud, barulah Tang dulu wujud. Hentam sajalah. Hantam sajalah. Macam tu lah bunyi dia. Okey, ada lagi? Ada abad Abad ke berapa pula? Abad ke berapa? Abad ke-14. Abad ke-14. Abad ke-14. Abad ke-14. Okey, pada abad ke-14 ni ada 3 kerajaan alam Melayu yang wujud. Majapahit. Okey, Majapahit, Campa dan Angkor. Okey, kerajaan baru yang wujud ni apa? Yang mana satu? Majapahit ke Campa ke Angkor? Yang baru punya Majapahit. Majapahit lah. Okey, dia ganti dengan kerajaan apa? Empire Mongol. Ni dia ganti ni Sriwijaya. Sriwijaya tak ada. Sriwijaya tak ada, baru kerajaan Majapahit muncul. Okey, kerajaan luar yang wujud pada zaman ni. Kerajaan apa? Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi dulu je. Ada. Empire Mongol. Okey, Empire Mongol. Empire Mongol ni awak ingat dia yang paling besar sekali lah empire dia. Yang besar cikgu tu. Lagi? Satu lagi? Satu lagi. Macam mana boleh kata besar dia? Kerajaan Turki Uthmaniyah cikgu. Okey, kerajaan Turki. Okey, ni kerajaan Islam yang terakhir. Okey, kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, ni adalah kerajaan-kerajaan alam Melayu yang wujud pada zaman yang sama dengan kerajaan luar ni. Okey, seterusnya tadi kita bincang pasal apa pula? Kita ada bincang pasal apa? Ada 3. Kita ada bincang apa? Okey, kerajaan alam Melayu ni dia juga menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Okey, antaranya adalah hubungan perdagangan. Okey, hubungan perdagangan. Okey, sebab apa kerajaan alam Melayu ni jalinkan hubungan perdagangan? Untuk apa? Sebab dia nak cari. Sebab apa kerajaan luar, dia datang ke tanah Melayu untuk berdagang? Sebab kat alam Melayu banyak hasil tanaman. Tengok balik slide tadi Okey. Dekat sini.
Sebab apa dia jalinkan hubungan ni? Apa dia cakap kat sini? Kemakmuran ekonomi. Ni, dekat sini. Ni apa? Bagaimana hubungan perdagangan ini juga Nampak tak yang saya tunjuk ni? keterbukaan para peniaga. Nampak tak ni? Oh, Ah, kerajaan alam raya menjalankan hubungannya dengan kerajaan lain. Betul. okay, sebab apa ni? Ni saya tunjuk dekat slide. Nampak tak? Kedudukan strategi. Sebab apa kerajaan luar nak berdagang kat kerajaan alam Melayu? Sebab kedudukan strategik. Dan satu lagi sebab ni, sebab apa satu lagi? Ni, satu lagi ni. Sebab apa ni? Kekayaan. Kekayaan. Bukti menunjukkan pemerintah kerajaan alam Melayu yang hubungan Okay, kekayaan hasil bumi. Jadi maksudnya kat sini yang pertama adalah sebabnya kekayaan hasil bumi. Satu lagi kedudukan strategi. yang strategik. Okay, ada dua ni. Okay, contoh ni saya lukis balik gambar peta dunia. Okay, kerajaan alam Melayu terletak kat sini. Oh, cuba peta dia terus. Okay, jadi sini pedagang daripada barat. Okay, ini daripada barat. Okay, sini daripada timur. Okay, jadi bila kerajaan alam Melayu ni, dia berada dekat tengah-tengah laluan perdagangan. Macam saya cakap tadi lah. Okay, kedudukan dia yang strategik. Dia berada di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Sebab itulah kerajaan luar dia nak jalinkan hubungan perdagangan. Sebabnya kerajaan alam Melayu ni dia berada di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Kedudukan dia yang strategik. Okey. Hubungan perdagangan. Okey, lagi hubungan apa? Hubungan persahabatan, cikgu? Tu termasuk dalam apa? Itu tu hubungan keagamaan. Oh. Okey, yang kedua hubungan keagamaan. Okey, kerajaan alam Melayu dia menjalinkan hubungan keagamaan juga. Okey, ada tiga agama yang disebarkan di alam Melayu. Okey, antaranya adalah Hindu, Hindu, Buddha, Islam. Okey, Buddha dan Islam. Okey, ni adalah tiga agama besar yang disebarkan di alam Melayu pada zaman tu, pada masa tu. Okey, seterusnya dia jalinkan hubungan apa pula? Hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik. Okey, yang ni lah maksudnya yang dia jalinkan persahabatan. Okey, sebab dia jalinkan hubungan diplomatik untuk apa? Untuk perdagangan. Okey, perdagangan. Lagi? Selain perdagangan? Persahabatan. Okey, persahabatan. Okey, lagi? Keagamaan. Okey, keagamaan. Okey, ada lagi?
Tak ada. Ah! Apa? Yang mau baca pesuruh untuk melawan David tu. Tu persahabatan lah tu masuk lah tu. Yang saya tanya awak tadi, sebab apa Kerajaan Alam Melayu hantar utusan dekat China, dia tak hantar dekat kerajaan lain? Sebab kerajaan China ni besar, dia nak apa? Dia nak Dia nak apa? Tengok kat sini. Dia nak apa? Sebab apa Sriwijaya hantar utusan dekat China? Dia tak hantar dekat kerajaan lain. Tapi saya dah bagi tahu. Sebab cikgu baru cakap tu, tapi dia lupa dah. saya baru je cakap, lupa dah. Sebab nak kaya. Ni, tengok ni ayat ni apa? Nak dapatkan apa? Untuk mengukuhkan kedudukan ke cikgu? Okey, untuk mengukuhkan kedudukan. Okey. Ada baru lah. Mengukuhkan kedudukan ataupun mendapatkan pengiktirafan. Okey, ni adalah sebab-sebab dia. Lah, kat sini ada. Ada kat sana. Okey, jadi ni yang awak kena tahu. Okey, ni yang tadilah. Okey, ni tajuk lepas. Okey, Kerajaan Alam Melayu ada 7. Okey, kemudian kerajaan luar yang sezaman dengan dia. Okey. Kita ada abad pertama, abad ke-9, abad ke-14. Okay, awak boleh baca lah, boleh tengoklah kat sini. Okey, kemudian kenapa tak ada Kedah Tua kat situ? Kenapa Kedah Tua tak ada dekat sini? Kedah Tua dengan Ganggar Negara. Kenapa Kedah Tua dengan Ganggar Negara tak ada? Okey, dia ada, tapi sebenarnya Kedah Tua dengan Ganggar Negara ni dia tak terlalu besar lah antara ketujuh-tujuh kerajaan ni. Takkan nak sebut juga. Nanti kalau nak sebut semua kerajaan, banyak. Kerajaan Melaka ada, Kesultanan Brunei ada. Tak cukup lah nak sebut semua dalam ni. Awak jangan ingat abad pertama ni ada kerajaan Funan je. Dia ada juga kerajaan kecil-kecil yang lain. Okey, yang wujud. Apa ke tak ada? Okey, macam ni. Okey, selain Rom, Parsi, Kushan, Han, ada juga kerajaan lain yang wujud. Sama juga abad ke-9 ni. Selain kerajaan Chola, Abbasiyah, ada juga kerajaan lain yang wujud pada zaman ni. Tapi yang kita nak tekankan dekat sini, yang ni sajalah. Yang besar-besar ni. Okey. Kalau nak masukkan semua dalam satu ni memang tak muat. Ni yang penting je kita masukkan. Okey. Faham untuk tajuk ni? Faham cikgu? Okey, jadi yang awak kena tahu ni je lah. Okey. Kerajaan luar yang wujud. Okey. Macam mana Kerajaan Alam Melayu jalinkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar ni? Ada 3. Okey. Perdagangan, keagamaan, diplomatik. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, kalau tak ada soalan, nanti saya akan share balik slide ni dalam grup kelas sekali dengan video kita, nanti awak boleh tengok balik lah. Okey? Okey cikgu. Okey, kalau tak ada apa-apa, kelas kita tamat dekat sini saja. Okey, bye. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam.